Terima kasih Rashid Jali. Okey, jika tadi kita berbicara mengenai serangan panik dan selepas ini kita akan berbicara pula mengenai paru-paru berdarah. Tapi sebelum itu sama-sama kita saksikan teaser ini. Ya, seperti saya janjikan tadi, kita akan berbicara mengenai paru-paru berdarah dan apa yang perlu anda tahu. Bersama dengan saya di studio hari ini ialah Dr. Muhammad Zafran Zainal Abidin, pakar perunding perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center UPS. Ya, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Untuk penyakit paru-paru, kalau anxiety tadi rasanya dah ramai yang maklum, tapi untuk paru-paru berdarah ini mungkin baru-baru ini sajalah kita mendapat perkabaran mengenai paru-paru berdarah. Tapi sebenarnya ini bukan penyakit baru sebenarnya. Cuma kecaknaan itu kurang sedikit di kalangan rakyat Malaysia. Jadi sebelum itu mukadimahnya kita kena berkenalan terlebih dahulu dengan paru-paru. Betul. Apa sebenarnya fungsi paru-paru, anatominya bagaimana? Okey. So sebelum kita berteruskan in terms of dari segi paru-paru berdarah tu, kita kena tahu in terms of anatomy of paru-paru itu sendiri. Sistem pernafasan lah secara umumnya. Daripada hidung, kita ke bahagian kita punya kerengkung, dan kita ada peti suara. Selepas peti suara, kita ada satu nama kita bagi as in trachea. Dan trachea ni dia pecah kepada dua, kiri dan kanan, bronchus. Ya. So lepas bronchus, kita ada nama dia bronchioles. Selepas bronchioles, kita ada alveolus. So bila kita cakap pasal paru-paru berdarah ni, apa-apa pendarahan yang berlaku selepas bawah daripada kita punya peti suara tu kita boleh kata sebagai paru-paru berdarah. So apa yang kita kena tahu sekarang ni, yang paling penting adalah bila seorang pesakit tu komplain yang dia mengalami paru-paru berdarah, kita kena pastikan adakah darah tu datang daripada paru tu sendiri. Sebab setengah-setengah pesakit akan kata dia batuk berdarah. Okay? Kita akan kata dia akan lebih daripada batuk berdarah. Tapi batuk berdarah tu sendiri basically ada benda lain yang kita mungkin kena fikirkan, adakah ini batuk berdarah atau ini muntah berdarah. Okay? Rawatan dia berlainan. Rawatan berlainan. Kalau muntah berdarah, rawatan dia berlainan, batuk berdarah, rawatan berlainan. Dan kadang-kadang setengahnya bila hidung berdarah pun orang akan kata, sebab bila hidung berdarah kita akan hisap ke dalam dan kita akan muntah tengah ludah keluar. Dan orang pun akan rasa salah, oh ini batuk berdarah. Itu sebenarnya bukan batuk berdarah, itu lebih kepada epistaxis, hidung berdarah. Paru-paru berdarah adalah daripada peti suara ke bawah, yang itu kita kata sebagai paru-paru berdarah. Jadi apa sebenarnya yang ditafsirkan sebagai paru-paru berdarah itu? Paru-paru berdarah tu walaupun ada sedikit one strip saja, atau ada satu garis saja pun, bila kita batuk berdarah pun boleh kita boleh definisikan sebagai batuk berdarah. Ataupun yang keduanya, kalau katakan darah tu banyak, definisi darah yang banyak ni kalau 150 ml ke atas, itu kita kata sebagai severe pendarahan lah, dan itu yang kita kena tengok. So daripada situ sebab kita kena tahu, sebab tu macam saya katakan tadi, yang paling penting definisi paru-paru berdarah tu kita kena tahu daripada mula lagi. Adakah ini paru-paru, adakah atau ini daripada tempat-tempat yang lain. Jadi tak semestinya darah tu kalau keluar daripada mulut ataupun hidung kita itu ialah paru-paru berdarah. Jadi kita kena semak terlebih dahulu di mana kedudukan pendarahan itu terjadi. Betul. Jadi punca sebenarnya paru-paru berdarah ini bagaimana, Doktor? Paru-paru berdarah ni banyak punca-punca dia. Kalau kita klasifikasikan, nombor satu kita boleh katakan satu dari segi jangkitan kuman. Saya rasa penonton pun cik sendiri pernah dengar sebelum ni dari segi katakan jangkitan kuman, pneumonia. Pneumonia sendiri boleh menyebabkan paru-paru berdarah. Jangkitan kuman ni ada banyak jenis. Kita yang kita tahu bila kita secara amnya, jangkitan kuman terdiri daripada bakteria, terdiri daripada virus, dan terdiri daripada kulat juga. Ketiga-tiga ni boleh menyebabkan batuk berdarah. So pendarahan ni berlaku apabila apabila kita punya salur darah ataupun permukaan kita punya paru-paru dalam kita punya saluran pernafasan tu ada luka ke, ataupun kita punya saluran darah tu mengalami kecederaan sedikit menyebabkan paru-paru berdarah. Selain daripada jangkitan kuman, jangkitan kuman yang lain yang kita tahu, macam yang kita tahu sebelum ni, yang paling penting saya rasa tuberkulosis. Pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis sebenarnya dah banyaklah dekat kita di negara. Memang kadang-kadang kita tak nampak, tapi dari segi bila kita ada pulmonary tuberculosis, bila mana jangkitan kuman paru-paru itu berada di dalam kita punya saluran pernafasan, dia menghakis kita punya saluran pernafasan, boleh menyebabkan paru-paru berdarah. Selain daripada itu, penyakit bawaan tikus seperti hantavirus, seperti leptospirosis boleh menyebabkan paru-paru berdarah juga. Itu dari segi jangkitan kuman. Selain daripada itu banyak lagi yang lainnya adalah dari segi in terms of kita kata kanser paru-paru. Kanser paru-paru pun boleh menyebabkan paru-paru berdarah.
Okey. Okey, kalau hari ini kita bercakap mengenai paru-paru berdarah, tapi apa lagi sebenarnya penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan paru-paru? Okey. Penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan paru-paru. Kalau kita tengok, okey, yang kedua yang macam saya kata tadi, jangkitan kuman nombor 1. Okey. Nombor 2 kita kata dari segi kanser paru-paru. Okey. Yang ketiganya dari segi penyakit yang autoimun. Maksud dia kita punya sistem, okey, dalam badan kita ni ada sistem pertahanan kita sendiri. Okey. Apa akan berlaku bila kuman masuk, sistem pertahanan kita akan mengawal kuman tersebut. Kita akan kontrol. Tapi dalam hal-hal tertentu di mana basically kita punya sistem pertahanan kita ni jadi gila sikit. So basically dia akan serang tubuh badan kita sendiri, boleh menyebabkan paru-paru berdarah juga. Okey, contohnya so dari segi itu kecelaruan sistem imun kita boleh menyebabkan jadi macam tu juga. Kenapa dia jadi itu? Kebanyakan kita macam benda tu banyak lagi masih dalam persoalan macam mana boleh jadi macam tu. Tapi itu pun boleh menjadikan paru-paru berdarah. Okey. Menyentuh mengenai persoalan ni, saya ada terbaca kalau saya kongsikan berdasarkan penyelidikan, neoplasma nampaknya menjadi punca utama pendarahan paru-paru sederhana hingga teruk. Neoplasma itu sendiri apa? Okey. Neoplasma tu adalah medical word. Okey. Neoplasma tu kalau kita selain kita boleh kata neoplasia ataupun apa kita kata kanser paru-paru sendiri. Okey. Kanser paru-paru. Okey. Bayangkan kita ada saluran pernafasan, kita ada tisu paru-paru. Bayangkan bila ada satu paru-paru ketumbuhan kecil dalam kita punya paru-paru, pertumbuhan kecil selalunya tak akan berlaku apa-apa masalah. Tapi sekiranya dia membesar, ketumbuhan tu memerlukan salur darah untuk supply dia punya blood supply terhadap ketumbuhan tu. So apabila dia membesar, kecelaruan di dalam sistem sistem pendarahan di dalam neoplasma tu sendiri ataupun kanser tu sendiri boleh menyebabkan rupture of the blood vessels dan causing pendarahan juga, menyebabkan pendarahan. Macam saya kata tadi, nombor 2 yang kita dalam kita punya intipati kita tadi adalah kanser tu sendiri. Selalunya kanser yang di peringkat yang lewat akan boleh menyebabkan paru-paru berdarah. Apa di antara tanda-tanda seseorang itu mempunyai penyakit paru-paru berdarah ini? So, bila kita bercakap berkenaan dengan tanda-tanda, kita kena pastikan, kita kena tahu dulu macam kita kata punca-punca dia. Setiap punca akan membawa tanda-tanda berbeza. Okey. Contoh kalau katakan disease lebih kepada jangkitan kuman, of course kita akan rasa badan kita tak sihat. Kita akan rasa demam. Okey. Kalau jenis ni lebih kepada tuberkulosis, kita akan ada batuk berpanjangan. Berat badan akan susut dengan banyaknya. Selera makan pun kita akan rasa kurang sikit. So tanda-tanda ini kita kena ambil tahu. Okey, kita akan ambil tahu, kita tahu badan kita sendiri kan. So apabila badan kita menunjukkan situasi yang berbeza dari yang sepatutnya kita kena pergi berjumpa doktor untuk cek. Dari segi kanser pun juga, sekiranya kita perokok tegar. Okey, perokok tegar kita tahu masyarakat kita memang merokok tu susah nak diberhentikan. So apa yang kita tahu basically bila kita perokok tegar, kita ada batuk berpanjangan, badan susut dalam masa singkat. Kalau kita memang kata diet tu memang kita boleh berhenti. Kita tahulah kita memang nak kurangkan badan, tapi tiba-tiba kita tak diet. Tapi tiba-tiba berat badan kita makin menurun, selera makan pun hilang. So benda-benda tu yang kita kena ambil tahu. Kita kena betul-betul ambil tahu berkenaan dengan badan kita. Selain daripada tu, contohnya kalau penyakit autoimun sama ada rambut gugur, kita punya muka boleh naik rash, naik kesan-kesan macam ada apa nama, kita kata ruam semua macam rash lah. Itu pun kita kena ambil tahu. Dan of course bila kita kata batuk berdarah, kebanyakannya akan present basically dari segi batuk berdarah. Memang batuk keluar darah. Bila batuk keluar darah pun walaupun sedikit, kena dapatkan rawatan. Rawatan, berjumpa dengan doktor. Jangan fikir bukan-bukan. Betul. Kita kena fikir. Kita risau rakyat Malaysia ni, dia banyak pun dia fikir. perkara nombor 1 arah ke situ, haluan kiri terlebih dahulu. Betul. Kita tak nafikan benda tu wujud. Tapi basically kita kena tahu benda ni rawatan moden tu penting. Okey, kita jangan ke arah yang kata ni buatan orang. Tak. Itu kita kena letak ke tepi dahulu, kita kena cari rawatan dulu. Jangan biar sampai dah melarat, sampai teruk, sampai terlambat, kita pun susah nak buat apa-apa. Tapi itulah macam tadi doktor katakan, simptom ataupun tanda-tandanya tu lebih kurang sama macam penyakit-penyakit lain. Kalau badan susut, lemah, lesu, rambut gugur, ada tak sebarang ujian yang memang khas untuk paru-paru berdarah ini? Okey. So, bila kita kata pasal paru-paru berdarah, bila mana kita nak buat ujian paru-paru berdarah, contohlah kan, contoh kalau katakan pesakit tu datang dengan, kita bagi contoh situasi pesakit A datang dengan batuk berpanjangan 4-5 bulan. Badan tiba-tiba jadi kurus. Dia juga seorang perokok tegar, dan selera makan pun hilang.
So bila dia ada batuk berpanjangan, pertama sekali yang kita fikirkan dalam situasi masyarakat kita kat Malaysia ni adalah penyakit tuberkulosis. Okey, pulmonary tuberculosis. So apa yang kita katakan, dia datang dengan presented with batuk berdarah. So pertama sekali kita kena check adalah dari segi kahak itu, adakah ada kuman TB ke tidak, tuberkulosis ke tidak. Okey. And of course kita kena buat satu chest x-ray, x-ray di bahagian dada, di mana kita boleh nampak sama ada kalau ada ketumbuhan ataupun ada jangkitan kuman ataupun ada fungal ataupun dari segi kita kata tuberkulosis itu sendiri. Chest x-ray kita boleh nampak. Okey. Sekiranya pendarahan itu banyak, contoh dia memang batuk banyak sangat, pendarahan dia banyak, okey, sampai kita kata darah dalam badan kurang semua macam tu, dan benda-benda yang kita boleh buat, kita dari selain daripada X-ray, kita boleh buat CT scan, ya, CT scan angiogram, di mana angiografi, di mana kita boleh detect, CT scan tu boleh mengesan pendarahan yang banyak berlaku. Kalau ada banyak pendarahan yang keluar, dia boleh kesan melalui CT scan. Sekiranya itu pun susah juga kita nak dapat. Dari segi bahagian respiratory, apa yang dia boleh buat, kita boleh buat dari segi in terms of mask, kita boleh masukkan kamera, kita buat dia dalam keadaan pesakit separa sedar, kita masukkan kamera ke dalam saluran pernafasan, okey, kita panggil sebagai bronkoskopi. Dari situ kita boleh visualisekan, kita boleh lihat kita punya saluran pernafasan kiri dan kanan, dan kita lihat dekat mana yang ada pendarahan berlaku. So kita boleh detect dekat mana pendarahan itu berlaku. Okey. Macam doktor kata, dekat mana tu? Maksudnya dia tidak semestinya di kawasan paru-paru. Dia boleh berlaku di sekelilingnya ke atau bagaimana? Macam kita cakap tadi, kita punya sistem pernafasan tu kita ada daripada trakea dan kita pecah kepada dua, kiri dan kanan bronchus, kita masuk ke bronchioles dan kita kata alveolus. Okey. Kalau kita masuk CT scan, kita boleh nampak CT scan angiogram, kita boleh nampak saluran-saluran darah yang supply kawasan-kawasan tersebut. Sekiranya dia ada apa-apa pendarahan yang berlaku, dari situ kita boleh rancang apa yang perlu kita lakukan. Sekiranya kita masuk ke kamera, kalau ke bahagian trakea ataupun bahagian bronchus yang kita nampak pendarahan, mungkin kita boleh bagi ubat dekat kawasan tersebut supaya kita cuba untuk berhentikan pendarahan tersebut. Okey. Jadi apa lagi di antara rawatan yang boleh dilakukan untuk paru-paru berdarah ini? Okey. Rawatan paru-paru berdarah kita boleh bahagikan kepada kita kata rawatan acute waktu pendarahan itu berlaku, dan rawatan panjang. Okey. So rawatan acute, rawatan yang sewaktu itu adalah kita kena berhentikan pendarahan. Betul kan? Sebab apa-apa pendarahan, contoh kalau kita luka kat tangan, first kali kita tekan. Betul kan? Kita tekan, kita nak berhentikan pendarahan. Sama juga dengan paru-paru. So bila kita nampak bila berlaku actively pendarahan yang aktif, okey, kita kena locate, kita kena cari dekat mana kawasan pendarahan tersebut. Pertama sekali apa kita boleh buat, macam kita kata tadi, investigasi yang kita perlu buat, kita kena cari kawasan pendarahan. Apa yang kita boleh buat, satu, kalau kata pendarahan tu sedikit, kita boleh bagi ubat makan untuk kurangkan pendarahan tersebut. Tapi sekiranya pendarahan itu aktif berlaku, okey, kalau melalui bronkoskopi kita boleh masuk kamera kita tu, kita punya kamera ni ada juga channel yang mana kita boleh masukkan ubat sekali. So kita boleh flash the ubat kawasan tersebut, kita boleh macam adrenalin untuk kurangkan pendarahan dekat situ, cuba berhentikan. Ataupun kita boleh ke bahagian situ, kita boleh kita tekan kawasan tu, macam kita kata tamponade lah. Tamponade tu kita boleh berhentikan pendarahan kawasan tersebut. Okey. Dan dalam perubatan moden ni, kalau pendarahan tu banyak sangat berlaku, apa kita boleh buatkan, kita boleh tutup kawasan paru-paru kita ni ada banyak segmen. Okey, kita boleh tutup, kalau katakan contoh kawasan A yang berlaku pendarahan, kita boleh tutup kawasan tu supaya darah tu akan berlaku dekat situ saja. Dia tidak melibatkan paru-paru lain. Kenapa? Yang paling penting sekarang ni kita tahu pernafasan kita ni kita perlukan paru-paru. Sekiranya paru-paru kita ni penuh dengan darah, macam mana kita nak nafas? Kita rasa sesak ke macam tu? Kita akan rasa sesak. Kita akan rasa lemas walaupun kita tak ada dalam air. Okey, pernafasan kita akan rasa sesak, kita tak boleh bernafas dengan betul, kita akan rasa panik sebab kita akan terganggu keseluruhan sistem. Tak boleh kan? Betul, kita akan rasa sesak. So apa kita boleh buat, kita boleh blokkan satu kawasan tu supaya kita dengan harapan paru-paru kawasan dekat situ akan berhenti. Okey. Tapi sekiranya pendarahan ni terlampau banyak sangat juga, of course kita punya rawatan alternatif yang lain yang kita kata yang the most extreme adalah kita kena refer kepada pakar bedah paru-paru supaya kawasan yang berdarah teruk tu mungkin boleh dibuang. Okey. Jadi selalunya kita ingin tahu setelah mendapat rawatan bagaimana keberangkalian untuk mereka ini menjalani kehidupan seperti sedia kala. Macam kita cakap tadi, first of all yang paling penting, apa punca dia?
Apa punca? Apa punca dia? Sebab macam saya kata tadi, kita punya rawatan ni kita terbagi pada dua. Yang tadi yang saya sebutkan tu lebih kepada acute management, which means waktu pendarahan tu berlaku. Tapi apa jangka panjang dia? Contoh, kalau ini jangkitan kuman, of course rawatan utama dia adalah, kalau ini jangkitan kuman bakteria, rawatan utama adalah antibiotics. Betul? Kalau sekiranya ini adalah kulat, rawatan dia adalah antifungal. Okey. Sekiranya ini tuberkulosis, rawatan utamanya adalah rawatan ubat TB itu sendiri. Ubat TB panjang 6 bulan. Ya, daripada 6 bulan ke sampai setahun pun ada, bergantung pada jenis TB yang kita rawat. Ya. Dan sekiranya itu dari segi jangkitan kuman. Tapi dari segi kalau kita kata kanser juga, kita kata kanser paru-paru. Kanser paru-paru, rawatan dia akan lagi-lagi panjang. Okay. Which mean kalau peringkat pertama, kedua, ketiga kita tahu kita punya main aim adalah untuk merawat atau menghilangkan penyakit. Tapi kalau kanser sampai ke tahap keempat, rawatan kita punya aim bukan dari segi untuk menghilangkan sakit tu, tapi lebih untuk mengawal kanser itu sendiri. So rawatan aim kita berbeza-beza. Yang paling penting kita dapat berhentikan pendarahan, selepas tu kita kena turuti dengan apa sebab berlakunya pendarahan tu supaya kita boleh kawal keseluruhan proses itu sendiri. Of course kita kata kalau disebabkan oleh penyakit TB dan jadi berlaku pendarahan dan kita rawat penyakit TB itu, tapi walaupun setelah dirawat, kalau apa-apa jangkitan kuman terhadap paru-paru sekalipun, yang paling dia boleh meninggalkan parut kepada paru-paru. Parut itu sendiri boleh menyebabkan, kita kata boleh menyebabkan bronkiektasis. Bronkiektasis itu sendiri boleh menyebabkan pendarahan paru-paru juga. Kalau kita batuk dengan kuatnya pun boleh dengan kuat pun boleh menyebabkan mencederakan dari segi kita ni saluran pernafasan, boleh mencederakan. Tapi yang kalau batuk dengan kuat tu kita kata lebih kepada tekanan. Dia bila batuk kuat, kita kuat sangat batuk, dia boleh menyebabkan berlaku pendarahan, tapi itu pendarahan tu macam dia boleh berhenti, insya-Allah. Okay. Tapi benda-benda yang berkaitan dengan contoh kesan langsung penyakit lain menyebabkan pendarahan, yang tu yang kita kena ambil lebih tahu daripada situ. Okey. Untuk penyakit paru-paru berdarah ini, bagaimana dia punya percentage dia terkena pada kanak-kanak ataupun bayi? Okey. Kanak-kanak dan bayi, macam kita kata tadi, dari segi jangkitan kuman tu sendiri boleh berjangkit. Daripada contohlah, kalau ada seorang ibu yang ada, kita ambil yang kes yang paling mudah dari segi pulmonary tuberculosis. Okay. Ya. Kalau anak-anak dan seorang ibu mempunyai tuberculosis, dia boleh transfer kepada anak dia. Okey. Daripada anak dia boleh mendapat tuberculosis dan menyebabkan pendarahan. Yang kedua, kalau kita congenitally ada, kita kata AV malformation, which mean dari segi saluran pendarahan tu daripada kecil lagi ada masalah dengan dia saluran darah pernafasan tu. Yang tu pun boleh menyebabkan pendarahan juga. So those things untuk kanak-kanak dia lebih kepada benda-benda tersebut. Sekiranya ada rakan-rakan kita atau ahli keluarga tiba-tiba batuk berdarah, keluar darah yang banyak, apa di antara langkah awal yang perlu kita lakukan supaya kita pun tak panik sebelum sampai ke hospital, kita boleh minimalkan lagi dia punya risiko? Okey. So bila yang paling penting kena kita sebagai seorang manusia lah, sebagai seorang masyarakat Malaysia, kita rasa bila badan kita dah mula tak sihat, kita kena dapatkan rawatan. Jangan tunggu sampai dah batuk berdarah keluar banyak sangat macam tu baru kita nak datang ke hospital. Macam tu orang kata kena sediakan payung sebelum hujan. Kalau tak, nanti dah hujan dah basah dah lah. Betul. So kita kena mula pada awal. Jadi bila tak sihat, dapatkan rawatan. Supaya langkah-langkah awal mencegah. Kita kena mencegah mencegah lagi baik daripada mengubati. So, kita mencegah dulu. Contoh, even kalau kita kata macam penyakit-penyakit jangkitan kuman semua-semua ni, kalau kita dapat rawatan awal, dia takkan sampai ke tahap batuk berdarah. Dia apa pun penyakit di dunia ini, yang paling penting ialah langkah pencegahan, dan kalau ada simptom-simptomnya, terus sahaja berjumpa dengan doktor. Jumpalah dengan yang pakar. Jangan fikir haluan kiri terlebih dahulu, ya, doktor. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Dr. Muhammad Zafran Zainal Abidin, pakar perunding perubatan dalaman UiTM Private Specialist Center UPSC, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita semua mengenai paru-paru berdarah, apa yang anda perlu tahu. Jadi hari ini, sebelum kita bersama dengan rakan kita di bilik berita, banyak sebenarnya telah pun kami kongsikan berkaitan dengan masalah kesihatan. Jika tadi kita bercerita mengenai panic disorder, dan ini pula paru-paru berdarah, selepas ini ada banyak lagi sebenarnya akan kami kongsikan bersama
bersama dengan anda pastinya di Samak Pagi Malaysia sehingga jam 11 pagi. Jadi pastikan anda tetap saja bersama dengan kami. Selepas ini kita nak bersama dengan rakan kita di Bilik Berita untuk mengetahui perkembangan dalam dan juga luar negara. Silakan continues.